Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh imamul muttaqin wa qa'idullatil mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hamdil iman wa amisna bil iman wa rasulil jannati wal iman. Allahumma zayyina bil ilmi, Allahumma habib ilayna bil iman wa zayyina fi qulubina wa qarih ilayna bil kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minal rasyidin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita dapat lagi pengajian kita melalui kitab Bidayatul Hidayah, yakni permulaan jalan hidayah yang telah pun dikarang oleh Imam Ghazali rahimahullah, dan kita menggunakan kitab yang telah pun diterjemahkan dalam bahasa Melayu kita, iaitu daripada Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari, nafa'anallahu bi ulumihim fi daraini amin. Baik, sambung lagi pada muka surat 22 bahagian pertama. Baru kita masuk kepada bahagian yang pertama, yang mula-mula bab yang mula-mula dalam kitab ini. Sebelum ini kita pelajari dengan apa yang dikarang sebagai mukadimah oleh penterjemah, begitu juga oleh penulis daripada Imam Ghazali rahimahullah. Bahagian pertama, adab-adab melaksanakan ketaatan. Jadi yang pertama ni melaksanakan ketaatan. Ketahuilah olehmu bahawa perintah Allah itu ada yang fardu, yakni wajib, dan ada yang sunat. Maknanya dah ada perintah Allah yang disyariatkan dalam hukum fiqh, itu ada yang wajib dan ada yang sunat. Yang wajib mesti dilaksanakan, dan dia merupakan suatu mendatangkan dosa bagi orang yang meninggalkan kefarduan ataupun kewajipan. Contohnya sembahyang, dia tinggalkan sembahyang yang fardu 5 waktu sehari semalam, dia mendapat dosa. Dia melaksanakannya, yang kefarduan itu ataupun yang wajib, ia mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada yang sunat, dia lakukan, dia mendapat pahala di sisi Allah. Dan jika ia tidak melakukan perbuatan yang sunat itu, tiada apa-apa baginya, tetapi rugilah dia, kerana dia tidak mengamalkan perkara yang sunat yang boleh mendatangkan pahala di sisinya. Oleh itu dalam kitab ini Imam Ghazali menekankan yang fardu ialah modal. Dia beritahu yang sembahyang, puasa, bulan Ramadan, zakat, yang haji yang pertama, umrah yang pertama, kesemua ni merupakan modal. Modal maksudnya kalau kita berniaga, duit modal ataupun modal untuk perniagaan, iaitu asas perniagaan. Dan dengan modal ini kita akan selamat.
Selamatlah. Kalau orang niaga tak ada modal, macam mana nak niaga? Tak selamat dia. Tapi kalau dia ada modal, dia akan selamat. Sedangkan yang sunat itu ialah keuntungan. Yang sunat itulah keuntungan. Adanya sembahyang nawafil, adanya puasa sunat, adanya bersedekah, berderma, infak, adanya bercakap yang baik, adanya akhlak yang baik. Kesemuanya itu, jika kita melakukannya kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita mendapat keuntungan. Dan dengan keuntungan itu kita akan mendapat beberapa darjat kelebihan, diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala kelebihan kerana kita melakukan perkara yang sunat. Kalau orang tu berpakaian ikut cara Nabi, menutup aurat, dan dia ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pakai imamah, berserban, dia pakai pakaian yang lazimnya dipakai oleh orang-orang yang menjaga agama, maka darjatnya sendiri naik berbanding dengan orang yang pakaian biasa. Begitulah contohnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullah tabaraka wa ta'ala, ma taqarraba ilal muqarrabun bimisli adai ma iftaradtu alaihim wa la yazalul abdu yataqarrabu ila bin nawafil hatta ahibbah fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bih wa basarahu allazi yubsiru bih wa lisanahu allazi yantiqu bih wa yaduhu allati yabtisu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Artinya Allah Ta'ala telah berfirman, artinya dalam sebuah hadis kudusi, tidak ada suatu perkara, satu cara yang lebih sesuai untuk hamba-Ku menghampiri dirinya kepadaku dengan sempurna. Mereka melakukan ibadat yang Aku fardukan ke atas mereka, dan sentiasa seorang hamba menghampiri diri kepada Aku dengan menambah amalan yang sunat-sunat. Maknanya dia bukan sahaja yang fardu, tetapi yang sunat juga dia lakukan. yakni setelah mereka melakukan yang fardu-fardu, sehingga Aku mencintainya, hatta ahibbahu, sehingga Aku mencintainya. Maka apabila Aku telah mencintainya, maka Akulah pendengar yang ia mendengar dengannya. Maknanya Allah mendengar rintihannya, doanya Allah dengar. Jadi kalau nak berdoa mustajab, jangan perkara fardu saja kita buat, yang sunat-sunat pun kita kena lakukan, supaya kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah menjadi pendengar, dia menjadi mendengar yang ia mendengar dengannya, dan Akulah penglihatan yang ia melihat dengannya, dan Akulah lidahnya yang ia bercakap dengannya, dan Akulah tangannya yang ia menyentuh dengannya, dan Akulah kakinya yang ia berjalan dengannya. Hadis riwayat Bukhari daripada Abu Hurairah. Artinya apa? Tangan, kaki, mata mendorongnya akan buat kebaikan, kerana dia melakukan perkara-perkara yang sunat, perkara-perkara yang menambah kepada dekatnya dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah mendampinginya. Jadi sebab tu kalau kita nak darjat kita naik, tapi bukanlah kita bertujuan untuk mendapat darjat itu semata-mata, tapi kerana kita mohon reda Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Subhanahu Wa Taala kita lakukan perbuatan-perbuatan yang sunat itu, maka Allah akan mendorong kita ke arah kebaikan. Kaki kita akan berjalan ke arah kebaikan, tangan kita akan menulis, membuat
mencapai, mengesan, merasa dan sebagainya ke arah kebaikan. Mata pun begitu juga. Dan engkau wahai penuntut, dipesan kepada orang yang belajar, tidak akan dapat melaksanakan segala perintah Allah. Jadi Imam Ghazali pesan, tidak dapat melaksanakan segala perintah Allah Ta'ala kecuali dengan menguasai hati dan seluruh anggatamu pada sekian masa dan nafasmu, bermula dari pagi sampai ke petang. Jadi dia pesan kepada kita yang belajar ni, supaya kita dapat menguasai hati, dapat menguasai perasaan kita. Kerana ia menjadi ibu, menjadi titik tolak kepada amalan-amalan yang seterusnya. Hati itulah yang membawa kita untuk kebaikan. Jadi kita kena kuasai hati kita. Dan begitu juga dengan seluruh tubuh badan kita. Kita kena kuasai. Tangan buat yang baik, kaki langkah kepada tempat yang baik, mata melihat perkara yang baik. Disuruh kita yang kuasai, sebab kita diberikan iradah, kudrat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita boleh memilih mana yang baik, mana yang tidak baik, yang jahat. Kita disuruh untuk menguasainya. Maksudnya dengan hati dan anggota badan. Dan ketahuilah bahawa Allah Ta'ala itu mengetahui segala yang ada di dalam hatimu, dan Dia memiliki segala yang ada pada zahir dan batinmu. Ini sudah pastilah Allah itu tahu, dan Dia memiliki kita semua. Bukan sekadar apa yang terzahir, tetapi yang di dalaman juga Ia mengetahui. Dan Dia mengetahui segala masamu, lintasan hatimu, dan segala langkah-langkahmu, dan segala diammu dan gerakmu. Dan sama ada engkau bergaul dengan orang ramai atau engkau duduk bersendirian, sebenarnya engkau sentiasa di dalam perhatian Tuhanmu. Maka tidak diam sesuatu yang diam di alam muluk, yakni alam yang nampak oleh manusia, dan alam malakut, yakni alam yang tidak nampak oleh manusia. Dan tidak bergerak segala bergerak kecuali Tuhan yang menguasai sekalian langit dan bumi. Itu melihat dan mengetahui seperti firman-Nya, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Artinya Dia, yakni Allah, mengetahui pandangan mata yang khianat, mata yang khianat, dan apa yang disembunyikan oleh hati. Surah Al-Mu'min ayat 19. Dan firman-Nya lagi, fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Maksudnya Allah mengetahui rahsia dan yang lebih tersembunyi lagi. Surah Taha ayat 7. Maka jagalah adab-adabmu di hadapan Tuhanmu, baik zahir ataupun batin, seperti beradabnya seseorang hamba yang hina, yang banyak membuat kesalahan di hadapan seorang raja yang gagah perkasa. Dan bersungguh-sungguhlah engkau menjalani adab, sehingga Tuhanmu tidak melihat engkau di tempat yang Dia larang. Dan jangan sampai engkau tidak ada di tempat yang dikehendakinya kehadiranmu. Dan engkau tidak akan mampu berbuat demikian kecuali bila engkau aturkan masamu baik-baik, dan engkau susunkan wiridmu, yakni bacaanmu, daripada waktu pagi hingga ke petang. Jadi sebelum tadi pun Imam Ghazali sebut atur masa. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, dia beritahu modal masa. Maksudnya kita ada masa. Kalau sini dia sebut modal perkara yang fardu, itu merupakan modal. Tapi dia sebut lagi dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, masa itu juga merupakan modal. Masa, maksudnya kita yang ada masa ni merupakan modal. Perbuatan kita yang baik
itu keuntungan. Jadi dia akan susun daripada bangun pagi sampai ke malam dan kita tidur. Kitab ni kecil tapi disusun adab-adab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada pagi sampai sehingga kita tidur. Kecuali bila engkau aturkan masamu baik-baik dan engkau susunkan wiridmu, yakni bacaanmu daripada waktu pagi hingga ke petang, maka dengarlah baik-baik. Imam Ghazali sebut dengar baik-baik, kerana aku akan menyebutkan segala yang disusun oleh Tuhanmu bermula dari engkau bangun tidur, yakni di waktu pagi, sampai kepada engkau kembali semula ke tempat tidurmu pada hari yang berikutnya. Ini dia susun. Jadi permulaan hidayah ini, bidayatul hidayah yang dinamakan dalam kitab ini, itu menyusun kehidupan kita. Kalau ini beres, kita dapat jaga adab, dapat jaga amalan kita, bererti kita telah menguasai hati kita untuk menentukan ke arah kebaikan. Kita dapat menguasai anggota badan kita ke arah kebaikan. Dalam satu hadis ada satu kisah di mana Nabi SAW telah ditemui oleh seorang yang berpakaian putih, serba putih. Maksudnya pakaian jubahnya, ridahnya, semua putih. Dan menjadi suatu kepelikan kepada para sahabat apabila lelaki ini datang bertemu dengan Rasulullah SAW. Sebab para sahabat tidak mengenali lelaki ini, dan nak kata dia orang jauh, tidak ada ciri-ciri ataupun tidak ada kesan-kesan yang menunjukkan dia orang yang jauh daripada penduduk Mekah. Tapi nak kata dia duduk di Mekah, dia sebagai orang Madinah, dia seorang Madinah juga tidak. Kerana kalau orang yang jauh, musafir, pasti badannya berbau, kerana mungkin menaiki unta, mungkin menaiki keldai, mungkin menaiki kuda. Ada kesan sampingan dengan bau yang ditunggangi kepada binatang tersebut. Tapi ini tidak, baunya harum. Kalau dia jauh, mungkin tapak kakinya itu nampak lebih berdebu, berpasir. Tapi ini tidak, bersih. Tiba-tiba bertanya kepada Rasulullah SAW apa di Islam. Rasulullah pun beritahu tentang Islam. Itulah iaitu rukun Islam. Dia bertanya lagi berkenaan dengan apa dia iman. Nabi pun menyebut iaitulah rukun iman yang ada 6 perkara. Bila ditanya rukun Islam, Nabi jawab, tiba-tiba dia mengiyakan, sadaqta, engkau betul. Sedangkan dia baru tanya. Tiba-tiba bila Nabi sebut, dia membenarkan pula. Menjadi pelik kepada para sahabat yang mendengarnya. Begitu juga bila ditanya tentang iman, Nabi menyebut iman yang terkait dengan rukun iman, dia pun menyebut sadaqta, kamu benar. Dan yang ketiga, seterusnya dia bertanya tentang ihsan. Ma ihsan, apa dia ihsan? Rasulullah menyebut al-ihsan ubudullah ka'annaka tarah fa in lam yakun tara fa innahu yarak.
Ihsan itu ialah kamu beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah kamu melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kita mesti ada ihsan. Kita beribadat, kita gerak-geri kita sepanjang kita sedar seolah-olah kita melihat Allah di depan kita. Ubudullah ka'annaka tara, seolah kamu melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi adakah kita dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala di dunia ini? Jawapannya tidak. Fa innahu fa in lam takun tara, kata Rasulullah, maka sekiranya kamu tidak dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi disambung ayat itu, kita tidak mampu melihat Allah Subhanahu Wa Taala, fa innahu yarak, maka sungguhnya Allah pasti melihat kamu. Ini pasti Allah melihat kita, sama ada dalam keadaan kita berseorangan ataupun dalam kita bersama dengan orang lain. Jadi nak beritahu dalam bab ini, melaksanakan ketaatan ini, kita mesti ada ihsan. Bukan kerana ada orang yang memperhatikan kita, bukan ada CCTV yang memperhatikan kita, tapi Allah Subhanahu Wa Taala yang memperhatikan kita. Dulu pernah saya cerita berkenaan dengan seorang gembala kambing yang Sayyidina Umar datang berjumpa dengan pengembala kambing ini, ingin membeli, ingin memiliki kambing yang dipeliharanya. Pemuda ini tidak mahu memberikan. Sayyidina Umar kata, bukanlah tuan kamu nampak pun, aku boleh bayar, aku boleh beli. Bukan dia tahu pun, maksudnya tak tahu pun tuan dia berapa bilangan kambing yang dia pelihara, bukan dia tahu pun. Tetapi tegas pemuda ini tidak mahu memberinya, tidak mahu menjualnya. Bila ditanya tuan kamu pun tidak tahu, maka disebut oleh pemuda ini, tetapi tuan kepada tuan dia, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, Maha mengetahui. Sehingga Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menangis. Menangis bukan kerana kesedihan, tetapi terharu. Rakyatnya sungguh beriman, sehingga seorang pengembala kambing pun berjiwa besar, tidak sanggup untuk menjual perkara yang tidak sebenar. Begitu amanahnya dia dengan pekerjaannya. Jadi yalah, pengembang kambing ni maknanya apalah, dia punya gajinya berapa besar lah. Kalau dia nak jual, bolehlah dia dapat duit. Tapi kerana perkara tersebut adalah perkara yang haram, dia tidak lakukan, kerana menyedari Allah SWT yang memandangnya, yang melihatnya, yang menilai perbuatannya. Sebab tu ada hadis Rasulullah SAW yang menyebut kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kamu semua adalah pengembala, dan kamu akan disoal dengan apa yang kamu gembalakan. Dalam hadis ni diterjemahkan dengan maksud kamu semua adalah pemimpin, dan kamu akan dipersoal dengan apa yang kamu pimpinkan sewaktu di dunia. Jadi pengembala lah maksudnya disoal.
Sekarang ni pun kalau kita tengok YouTube, TikTok, ada yang ambil sedutan. Ada orang naik macam highlight lah 4x4 pergi ke gembala kambing tu, tiba-tiba dia tanya dia nak beli. Tak boleh, dia kata tak jual. Tak apalah tuan, kamu bukan nampak pun. Seolah perbualan tu sama macam peristiwa yang pernah berlaku pada zaman Sayyidina Umar. Dan dia beritahu bahawa Allah SWT melihat apa yang dia kerjakan, dan dia takut kepada Allah SWT. Hebatnya, maknanya masih ada lagi. Boleh dididik jiwa itu. Bukan tak boleh, maknanya kita boleh mendidik jiwa itu dengan perasaan ihsan itu ada pada diri kita. Baik, kita lihat seterusnya. Yang pertama, adab-adab bangun dari tidur. Ini permulaan lah. Kitab ni telah pun kita jelajah, dia dah muka baru, maksudnya sudah ada sisipan yang pertama ini, adab-adab bangun dari tidur. Hendaklah engkau berusaha supaya dapat bangun dari tidur sebelum terbit fajar. Berusahalah, maksudnya set jam ke, apa lagi, kunci jam, handphone dan sebagainya. Dan hendaklah zikrullah yang mendahului segala sesuatu. Maksudnya bangunnya ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bangun teringat handphone, cek handphone. Jadi dia bangun kena ingat Allah Subhanahu Wa Taala dulu. Oh, kita ni tersedar masih Allah hidupkan kita, baik di hatimu atau di lidah, sama ada dalam hati ataupun dengan ucapan kita, dengan doa lah maknanya. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana. Maksudnya kita sebut alhamdulillah, maknanya segala puji bagi Allah SWT yang menghidupkan aku daripada mati, sama ada dalam hati ataupun dengan lidah kita menyebutnya. Dan bacalah doa ketika itu. Inilah dianjurkan baca. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Asbahna wa asbahal mulku lillah wa azamatu wa sultanu lillah wal izzatu wal qudratu lillahi rabbil alamin. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka an tab'asana fi hadzal yawm ila kulli khair wa na'udzu bika anna najtariha fihi su'an aw tajurruhu ila al-muslim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka nusur wa nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi. Yang ini panjanglah. Kalau kita nak, kita tulis atau kita photostat, taruh tepi dinding, bangun baca. Saya kalau kita nak hafal panjang, nak pendek kita baca alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Paling tidak yang itulah kita baca. Baik, kita baca bersama. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur.
Paling tidak kita baca yang itu. Yang tadi ni panjang, kita dapat baca lagi bagus. Dia berserta doa. Kerana kita baru bangun pagi, bangun daripada tidur. Jadi kalau nak mudah, terputus state, tampal, bangun tengok. Itu lebih mudah lah. Hari-hari kalau kita buat, akhirnya hafal. Baik, lihat artinya. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang menghidupkan kami setelah mematikan kami. Maknanya tidur tu telah dimatikan oleh Allah Subhanahu Taala. Tapi bukan mati yang ke alam barzah. Masih hidup lagi lah, masih bernapas lagi. Istilahnya mati kerana bila kita tidur, kita mimpi umpamanya buat sembahyang. Itu hanya mimpi lah. Dia tidak sebenar, tidak mendatangkan pahala lah maksudnya. Kerana pergerakan badan kita tidak cara yang sebenar. Yang kita mengigau, itu hanya mengigau, tidak dicatat. Yang dicatat bila kita sedar. Bila kita sedar, kita sudah sedar, otak kita, akal kita sudah waras, kita lakukan sesuatu itu. Sesuatu itu dikira. Kalau dia baik, dia dapat pahala. Kalau jahat, dapat dosa. Artinya tidur ini dianggap mati. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya kami akan kembali. Artinya kita menginsafi diri kita, kita akan dikembalikan kepada Allah SWT. Wa ilahin nusur. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Telah berpagi kami dan telah berpagi-pagi, yakni telah jadi segala kerajaan itu bagi Allah. Segala keagungan wa azamatu wa sultanu lillah. Segala keagungan dan kerajaan itu bagi Allah. Wal izzatu wal qudratu lillahi rabbil alamin. Segala kemegahan dan segala kekuasaan hanya bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Ini kita puji bagi Allah Subhanahu Taala. Maksudnya kita bertasbih, kita puji Allah. Bangun puji kebesaran Allah Subhanahu Taala. Kerajaan Allah tiada. Kita ni kerajaan yang ada ni ada pasang surut, tapi kerajaan Allah SWT dia sentiasa kekal abadi. Asbahna ala fitratil Islam, dan telah berpagi-pagi kami atas keadaan fitrah Islam. Wa ala kalimatil ikhlas, dan kalimah keikhlasan. Wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan di atas agama kami, Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke atas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak kita ada berselawat. Pagi sudah ada berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali selawat 10 kali Allah selawat kepada kita. Satu selawat kepada Rasulullah, Allah balas 10 kali selawat kepada kita. Itu kelebihan berselawat. Selalulah kita berselawat, perbanyakkan selawat. Apatah lagi bila tiba pada hari Jumaat, besok Khamis, kemudian Maghrib, dah masuk Jumaat, perbanyakkan selawat. Jadi paling tidak setiap hari ada saja kita berselawat. Wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima, dan atas millah Nabi Ibrahim AS yang selalu dalam keadaan cenderung kepada Islam. Wa ma kana minal musyrikin, dan membenci agama yang lain. Dan bukanlah Nabi Ibrahim itu seorang yang musyrik. Maksudnya Nabi Ibrahim Islam. Nabi-nabi semua Islam. Nabi Adam, Nabi Nuh,
Semua sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Islam, menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu namanya Islam. Tetapi Nabi Ibrahim ini, ia atuk, maksudnya di atas. Nabi Ibrahim kahwin dengan Siti Sarah. Lepas kahwin, lama tak dapat anak. Kemudian Sarah, Siti Sarah syorkan supaya kahwin dengan orang yang menjadi pembantu kepadanya, iaitu Siti Hajar. Jadi Nabi Allah Ibrahim kahwin dengan Siti Hajar, dapat anak Nabi Allah Ismail. Siti Hajar dapat anak, dapat juga akhirnya, iaitu Nabi Ishak. Nabi Allah Ishak itu kedua-duanya Nabi. Nabi Ishak pun Nabi, Nabi Ismail pun Nabi juga. Berlaku dua keadaan keturunan. Siti Sarah daripada Bani Israel, keturunan Bani Israel. Maka lahir Nabi Ishak. Lepas Nabi Ishak, anaknya Nabi Allah Yaqub. Nabi Allah Yaqub ada punya anak lagi 12 orang, termasuk Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian deretan namanya, salasilah itu Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian deret Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Isa, sampailah ke Nabi Isa. Ramai lagi lah. Semua tu keturunan Bani Israel. Adapun Siti Hajar, ini golongan bangsa Arab, kabilah Arab. Nabi Ismail, bawah-bawahnya salasilah adalah namanya, sehinggalah ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi banyak keturunan daripada Bani Israel yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi. Nabi akhir zaman ini Allah berikan kelebihan nabi itu daripada bangsa Quraisy, bangsa Arab, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Susu jalurnya, salah silahnya Nabi Muhammad bin Abdullah bin Muttalib bin sampai Ka'ab, Qusay, apa semua kan, sampailah Nabi Allah Ismail dan Nabi Allah Ibrahim. Jadi kita kena kenang juga itu salah silah tu. Maksud salah silah tu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim yang dulunya mencari-cari, adakah matahari ini Tuhan? Tengok matahari, rupanya matahari ini terbenam, habis. Lihat adakah bulan? Bulan pun habis juga. Terfikir pasti ada yang menjadikan matahari dan bulan. Sehingga begitulah. Itu yang ia bukan di kalangan yang musyrik Nabi kita ni, Nabi Nabi Allah Ibrahim, di kalangan Muslim yang berserah diri, akhirnya dapat bahawa Allah Subhanahu taala itulah bagi agamanya. Baik, kita setakat ini dulu terjemahan, nanti kita sambung pada yang akan datang. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbalan karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.